Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua. Terima kasih sudi lagi hadir ke dalam channel Radio 12 Malam. Sebelum kita teruskan, ada beberapa komen yang saya perhatikan. Tak apa, tak ada masalah apa komen ni. Cuma dia bertanya, lagi nanya. Tak apa, di sini saya berkata, saya menjawab. Dia tanya tentang ini bercerita ke ataupun tolong baca cerita. Membosankan. Baik, saya terangkan kat sini. Ini konten yang saya ketengahkan buat masa sekarang ni di dalam Radio 12 Malam ialah membaca cerita daripada koleksi Tok Awangah dan juga Tamar Jalis. Sebenarnya ada juga nanti kita akan selitkan macam himpunan kisah mistik daripada novel-novel lain dan juga kisah-kisah yang disampaikan daripada rakan-rakan kita yang lain. Cuma untuk yang daripada kisah yang disampaikan daripada kawan-kawan kita tu belum lagi saya jumpa time yang sesuai untuk diuploadkan untuk semua pendengar. Baik, jadi untuk persoalan yang kata bercerita ke atau membaca cerita, yes, membaca cerita untuk memudahkan pada kakak-kakak, abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik sambil-sambil basuh baju, memasak, bolehlah mendengarkan kisah ni tanpa membaca. Tak payah nak baca-baca, saya tolong baca kan. Jadi saya bukan nak bercerita macam konten yang lain tu. Dia betul lah, dia bercerita tu memang betul lah dia bercerita. Tak ada masalah. Konten lain pun bagus juga. Macam orang lain YouTuber yang lagi lama daripada saya tu. Tapi macam saya ni, saya mungkin lain. Jadi mungkin orang akan bosan ke apa. Sebab saya akan baca sebiji daripada kisah-kisah yang telah ditaip, yang telah dicatatkan di sini. Jadi saya tak ada skip. Saya akan baca seketul-seketul. Jadi tak adalah saya nak buat fantasi sangat. Sebab fantasi dan imajinasi ni masing-masing. Okey, harap boleh faham Panjang sangat ngomel ni. Baiklah, kita akan teruskan dengan episod yang seterusnya. Episod yang ke-64. Tok Awangah, Lembu Putih Minta Korban. Walaupun sudah berjanji dengan Haji Sapardi untuk datang ke rumahnya di Lubuk Cina sebelum maghrib, tetapi saya tidak sempat sampai seperti waktu yang ditetapkan. Kira-kira jam 10 malam barulah saya sampai ke rumah Haji Sapardi bersama dengan Manap Jambul. Manap Jambul memang suka menemani saya kerana dia seronok mendengar cerita-cerita misteri. Tetapi sudah berkali-kali saya memberitahu dia sebenarnya tidak ada yang misteri. Cumalah manusia sahaja yang tidak dapat mencangkau rahsia cerita-cerita tersebut. Disebabkan kerap kali mengikut saya, Manap Jambul juga sudah semakin seronok mahu mengetahui rahsia di sebalik kisah-kisah yang menakjubkan dia selama ini. Dia sudah mula mendekatkan dirinya dengan guru-guru agama. Akhirnya, Manap Jambul sudah mula menyimpan janggut sejemput di bawah dagu. Bagaimanapun saya tidak hiraukan sangat mengenai perubahan pada diri Manap Jambul ini. Saya sendiri tumpang seronok kerana dia sudah dapat memahami bahawa kejadian-kejadian yang dianggap ganjil selama ini sebenarnya adalah rahsia-rahsia Allah belaka. Maaflah Tuan Haji, terlambat saya ni, ujar saya semasa mengulur tangan kepada Haji Supardi. Untuk makluman, saya mencelah di sini. Saya mungkin suara lain sikit ataupun setiap dialog tu mungkin akan sama sebab saya ada masalah suara sikit sehari dua lepas ada kawat. Oh, maaf, terbatuk. Baik, kita teruskan. Biasalah tu. Mana pula berjanji nak tepat-tepat betul. Sahut Haji Supardi tersenyum. Asal datang cukuplah. Jadi syarat memenuhi janji. Kalau tak datang barulah dikatakan mungkir janji, katanya tersengih-sengih sambil meraba ketayap di kepalanya. Saya rasa Haji Supardi tidaklah menyindir saya. Masakan pula dia mahu menyindir kalau saya tidak memungkiri janji dengannya walaupun terlambat sampai ke situ. Lagipun saya percaya dia bercakap dengan ikhlas. Perjalanan ke Lubuk Cina dari Kuala Lumpur memanglah tidak jauh. Kalau mengikut jalan dari Linggit dan menyimpang masuk ke Ladang Bertam, sampailah ke Lubuk Cina. Dari sana kami menuju ke Berisu, terus menyusur jalan kecil Tanah Merah menuju ke rumah Haji Sapardi ini. Baik, di sini Berisu. Siapa tahu Berisu boleh komen Bukan apa, saya risau saya salah sebut. Berisu ya. Baik, kita teruskan. Manap Jambul yang mengajak saya ikut jalan Seliau menuju ke Linggi kerana dia memang tahu benar jalan ke sana. Kadang-kadang dia selalu juga sampai ke Tanjung Bidara kerana berniaga kecil-kecilan.
Saya pula memang suka berkawan dengan Manap Jambul ini sebabnya mulutnya becoh dan sikapnya ramah tamah. Dia yang memberitahu saya mengenai Haji Sapardi ini. Dia juga yang menjanjikan pada Haji Sapardi bahawa kami akan sampai sebelum maghrib. Haji Sapardi bukanlah anak tempatan di situ, tetapi berasal dari kampung saya. Kabarnya, dia merantau sampailah ke Berisu dalam masa darurat 1948 dahulu. Apakah sebab dia berpindah, saya kurang pasti pula. Sebagaimana yang diberitahu pada Manap Jambul, dia memang sama seguru dengan Pak Tua Mahat, iaitu abang tua emak saya. Saya juga mendengar cerita Haji Sapardi ini masa muda remajanya suka memikat wanita. Pernah dia berkahwin sampai 3 orang sekaligus tinggal serumah. Kononnya Manap Jambul juga sering menemui Haji Sapardi ini pasal ilmu pengasih itulah. Tetapi setelah mendengar nasihat saya, Manap Jambul memberitahu yang dia sudah tidak mengamalkan lagi ilmu pengasih itu. Buat apalah dengan ilmu pengasih? Kerana cara itu lebih mendekatkan diri kepada perbuatan maksiat. Untuk memilih isteri tidak perlu menggunakan ilmu pengasih, kerana isteri yang baik akan mengasihi seorang suami itu semata-mata kerana Allah. Setelah berbual, barulah saya bertanyakan kepadanya mengenai Pak Akil yang saya hendak tahu sangat ceritanya. Saya dapat tahu Pak Akil mengalami kejadian sedih semasa hendak mengawinkan anak gadisnya kerana diganggu makhluk halus. Kejadian ini pernah diceritakan oleh Haji Sapardi kepada Manap Jambul. Kejadian tersebut berlaku tidak jauh dari situ. Haji Sapardi sendiri cuba menolong keluarga malang ini yang diganggu makhluk halus. Sayangnya sudah terlambat. Dia sendiri merasa kesal kerana tidak dapat menolongnya. Saya dipanggil setelah kejadian itu tidak dapat ditolong lagi, ujar Haji Sapardi perlahan. Allah Maha mengetahui segalanya. Kita yang tak dapat menyamai ilmu Allah ini tak tahu apakah rahsianya. Dia macam mengenang-enang kembali kejadian yang berlaku lebih kurang 20 tahun dahulu. Tidak jauh dari kampung itulah Pak Akil, seorang petani tinggal bersama keluarganya. Pak Akil mempunyai 5 orang anak, 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Di sini dia tak sebut berapa orang perempuan. Tapi dia kata 5 orang anak. So, jadi kat sini ada 3 lelaki dan 2 orang perempuan. Anak perempuannya yang tua bernama Lijah sudah bertunang dengan pemuda dari kampung tempat tinggal Haji Sapardi itu. Lijah, gadis sedar remaja ini, sebagai seorang anak petani, sentiasa membantu keluarganya bekerjasama sama ada di sawah maupun di rumah. Dia juga turut mengembala lembu-lembu kepunyaan ayahnya. Ada seekor lembu jantan putih telah diakukan oleh Pak Ali sebagai kepunyaan Lijah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan diakukan ini boleh komen di ruangan komen ya. Oleh itu, Pak Akil bercadang mahu menyembelih lembu jantan putih itu apabila majlis persandingan Lijah diadakan. Disebabkan Lijah yang mengembalanya adalah wajar ianya digunakan semasa kenduri kahwinnya kelak. Inilah yang terbendung dalam jiwa Pak Akil. Seminggu sebelum perkahwinan Lijah, Pak Akil telah bermimpi didatangi oleh seorang lelaki berjubah putih. Lelaki itu terlalu tua dengan janggutnya yang putih sampai ke pusat. Akil, seru lelaki tua berkenaan perlahan. Janganlah kau sembelih anak aku. Carilah ganti yang lainnya. Aku harap kau jangan bantah permintaan aku ni. Dia semacam memberi amaran. Pak Akil merasa hairan dengan permintaan lelaki tua berkenaan. Siapakah anak kau yang aku nak sembelih tu? Lagipun takkanlah aku nak hidangkan daging manusia pada hari perkahwinan Lijah. Aku nak hidangkan daging lembu, ujar Pak Akil tersinggung dengan kata-kata orang tua di hadapannya. Akil, lembu jantan putih tu anak aku, kau tahu tak? Suara lelaki itu kuat sedikit. Jangan kau cederakan anak aku tu. Ingat ya Akil, hutang darah akan dibalas dengan darah juga. Hutang nyawa akan dibalas dengan nyawa. Jerkahnya memberi amaran. Mengirap darah Pak Akil apabila dia menerima ugutan sedemikian. Hatinya mula mendongkol dengan sikap tetamu yang tidak diundang itu. Ketika ini dia merasakan dirinya semacam diperbodoh-bodohkan. Setahu akulah kan, lembu jantan putih itu lembu aku.
dan aku dah serahkan pada Lijah. Takkanlah manusia macam kau beranakkan lembu pula. Pak Akil membentak marah. Jasad lainlah, Akil. Jasad ni tubuhnya kasar. Kalau tubuh kasar lembu, maka lembulah jadinya. Kalau tubuh kasar manusia, maka manusialah jadinya. Sahut orang tua berjanggut putih itu masih berkeras tidak mahu membenarkan Pak Akil menyembelih lembu jantan putih berkenaan. Kalau anak kau lembu, dah kenapa tak kau pelihara dia? Pak Akil bertambah marah. Jangan-jangan kau ni pelembu agaknya. Lembu memang tak ada otak, tak tahu berfikir. Katanya menyindir orang tua itu. Orang tua berkenaan merapati Pak Akil. Jelas pada Pak Akil paras lelaki tua itu terlalulah hudoh. Hidung dia sama seperti hidung lembu, manakala kepalanya juga bertanduk. Akil, seru lelaki tua itu lagi. Kau jangan menghinakan aku. Kalau kau tak mahu berunding, kau akan tanggung sendiri padanya. Perkara tubuh kasar dengan tubuh halus ni tak sama, kau mesti ingat. Dia tersinggung dengan kata-kata Pak Akil padanya. Aku tak mengganggu kau, tapi kau yang mengganggu aku. Ujar Pak Akil masih mempertahankan kebenarannya. Aku datang bukan nak mengganggu. Aku nak mengingatkan kau. Yang kau nak sembelih tu anak aku. Mahukah kau kalau aku sembelih anak kau pula? Balas orang tua itu menggertak bibir. Sekali-sekala lah Pak Akil memerhati tepat ke muka orang yang berjanggut putih itu. Nampak kepadanya bongkol di belakangnya. Seperti bongkol belakang lembu juga. Teringat juga di hatinya tentu lelaki berkenaan syaitan yang datang mengganggu tidurnya. Dia cuba membaca ayat-ayat Quran. Ketika ini terasa padanya angin bertiup kencang. Dia hampir-hampir diterbangkan oleh angin kencang itu. Tetapi cepat-cepat dia berpaut pada tiang katil besinya. Dalam angin kencang itulah lelaki berkenaan terapung-apung di udara di bawah angin keras. Ingat Akil, ingat. Laung lelaki tua berkenaan walaupun dia sudah melayang-layang ke udara ditiup angin kencang. Hutang nyawa dibalas nyawa, hutang darah dibalas darah. Ingat tu Akil. Katanya berulang-ulang kali. Pak Akil tidaklah memberitahu mimpinya itu kepada sesiapa pun, kecuali pada isterinya Mak Yam. Bagaimanapun dia tidaklah menghiraukan sangat pasal mimpi tersebut. Menurut Pak Akil, mimpi hanya satu permainan tidur saja. Oleh yang demikian, dia tidaklah memikirkan sangat akibat dari mimpi yang dialaminya itu. Seperti biasa sehari sebelum hari kenduri, sanak saudara sudah pun berkumpul di rumah Pak Akil. Masing-masing bergotong royong membuat kerja-kerja yang patut. Sesetengahnya membelah kayu api, setengahnya pula membuat tungku dan penanggah, setengahnya pula memasang khemah, mengopek kelapa dan bermacam-macam lagi. Manakala Lebah Bidin ditugaskan menyembelih lembu jantan putih yang sudah dihajatkan untuk disembelih sempurna perkahwinan Lijah. Lebah Bidin mengajak beberapa orang pemuda menarik lembu berkenaan ke baruh rumah berdekatan dengan paya yang dipenuhi dengan rumpun rembia. Di situlah lembu tersebut ditumbangkan. Semasa lembu tersebut ditarik ke sebatang pokok kayu manis di baruh rumah, Lebah Bidin mendapati air mata lembu berkenaan mengalir. Lembu itu seolah-olah meminta belas kasihan supaya ianya tidak disembelih. Berat juga hati Lebah Bidin mahu meneruskan kerja menyembelih. Oleh itu, dia memberitahu Pak Akil mengenai kelakuan lembu tersebut semasa ditarik ke tempat penyembelihan. Saya rasa lain sangat hati saya ni Akil. Beritahu Lebah Bidin memerhatikan mata lembu itu digenangi air seperti manusia meminta belas kasihan. Berdebar-debar ada, belas kasihan pun ada, gementar pun ada ni. Katanya tercegat di bawah pokok kayu manis tempat lembu itu akan disembelih. Awak ni macam tak biasa menyembelih pula, sahut Pak Akil macam memberi semangat. Walaupun dia teringat mimpinya minggu sudah, tetapi dia tetap berkeras mahu menyembelihnya. Dia tidak percaya dengan mimpi yang dianggapnya sebagai permainan tidur saja. Ini bukan tak biasa ni, kata Lebah Bidin lemah sambil menyuruh seorang anak muda menggali lubang sedikit tempat mahu menyendal leher lembu berkenaan. Selalunya saya tak rasa macam ni. Hari ni lembu tu macam menangis. Cuba awak perhatikan betul-betul. Jelasnya memerhatikan lembu jantan putih yang menunduk sahaja. Sekali-sekali lembu berkenaan merenung ke arah Pak Akil.
Kesan basah di bawah mata lembu itu jelas menampakkan air yang masih mengalir. Tiba-tiba saja hati Lebah Bidin bagi direnggut-renggut terasa pilu dan hiba. Dia seolah-olah tidak sanggup mahu menyembelih lembu tersebut. Setiap kali dia merenung lembu itu, bagaikan lijah yang berdiri di situ. Bagaimanapun dia enggan memberitahu Pak Akil kerana bimbangkan Pak Akil akan menuduh dia percaya kepada tahyul. Sebagai orang yang mengajar budak-budak membaca Al-Quran di kampung itu, tentulah Lebah Bidin tidak mahu dituduh percaya pada tahyul. Sebaliknya, dia tahu membezakan yang mana tahyul dan yang mana pula kudrat dan iradat Allah yang mesti difahami. Lembu ni memang kesayangan Lijah. Dia yang mengembalanya sejak kecil lagi lembu ni. Ujar Pak Akil tersengih-sengih mengerling Lebah Bidin yang sudah mula mengunus parang. Walaupun dia tu binatang, tahu juga dia sayangkan tuannya yang mengembala. Lijah pun macam tu juga. Berat sangat hatinya tak bagi lembu ni disembelih. Dia menjelaskan selanjutnya. Lebah Bidin mengangguk. Dia juga percaya dengan penerangan Pak Akil itu. Binatang itu pun memang tahu merasa hiba apabila tiba saat berpisah. Sekalipun lembu itu mengalirkan air mata, namun penyembelihan tidak dapat dibatalkan. Penyembelihan adalah hajat tuan rumah sendiri untuk tujuan akikah. Setelah itu, mereka beramai-ramai menumbangkan lembu jantan putih itu ke tanah. Lehernya disendal ke kayu yang tersedia melintang pada lubang sebesar timba yang siap digali. Ketika Lebah Bidin mahu meletakkan mata parang ke lehernya, kedengaran lembu itu melenguh 3 kali. Bunyinya seakan-akan suara orang lelaki meminta tolong. Bagaimanapun Lebah Bidin menguatkan semangatnya. Dia tidak mahu memikirkan perkara-perkara yang tidak munasabah pada akalnya. Dia telah diminta oleh Pak Akil menyembelih lembu, maka tanggungjawabnya mesti menyempurnakan permintaan tersebut. Mungkin apa yang didengarnya lenguhan dari lembu jantan itu hanyalah hayalan saja setelah hatinya merasa belas melihat air mata lembu berkenaan mengalir. Dengan tidak bertangguh, Lebah Bidin pun mencecahkan mata parangnya ke leher lembu. Sekaligus mata parang terbenam terus sampai ke tulang rahang. Lembu jantan yang sudah terikat kaki tangan itu meronta-ronta tidak berdaya lagi. Lama juga dia menggelupur menahan kesakitan, barulah tendangan kakinya menjadi lemah. Apabila melihat pergerakan lembu itu mulai lemah, Lebah Bidin pun memerintahkan ikatan di kaki dan di tangan cepat-cepat diuraikan. Sebaik saja tali pengikat kaki dan tangan lembu terurai. Ni pelik sikit ni. Lembu ada tangan ke? Di sini dia tulis kaki dan tangan. Baik, kita perbetulkan sedikit lah ya. Sebaik saja tali pengikat kaki lembu terurai, tiba-tiba Safar, anak Pak Akil yang kedua datang berlari mendapatkan ayahnya. Tergagap-gagap budak itu tidak mahu meneruskan cakapnya. Bagaimanapun, Pak Akil dapat mendengar dengan jelas Safar mengatakan kakaknya Lijah tidak sedarkan diri. Cepat-cepat pula Pak Akil berkejar balik ke rumah. Orang-orang perempuan sudah berkumpul di bilik Lijah. Mereka memberitahu Pak Akil, Lijah tiba-tiba jatuh dan memegang lehernya meminta tolong. Dia menggelupur seperti lembu yang kena sembelih. Suasana di rumah itu menjadi kelam kabut. Pak Akil yang sampai termengah sempat juga memangku kepala anaknya. Tetapi dia melihat Lijah menggelupur lemah seperti lembu jantan putih yang disembelih tadi. Kainnya juga menendang-dendang lembah. Ini bukan kain ni, typo banyak ni. Kita perbetulkan ya. Sebentar. Kakinya juga menendang-dendang lemah. Lehernya terkulai, tidak dapat diangkat langsung. Akhirnya, Lijah tidak bergerak lagi. Apa kena kau nak? Apa kena kau? Mak Yam memekik-mekik sekuat hati. Orang-orang perempuan di situ cuba mententeramkan dia. Ini pasal ayah kau. Memang ayah kau degil. Keras kepala. Biar dia tengok sendiri. Mak Yam terus mengogoi-ngogoi. Atas desakan orang kampung, Lijah dihantar ke hospital. Bagaimanapun doktor yang merawat merasakan dia sudah meninggal dunia. Penyakitnya adalah akibat lemah jantung. Sedih juga hati Pak Akil kerana selama ini dia tidak tahu adanya tanda-tanda lemah jantung pada Lijah. Dia sendiri tidak percaya Lijah diserang penyakit jantung. Lagipun anak gadis yang kuat bekerja dan sentiasa mengalirkan peluh, masakan pula mudah sangat diserang sakit jantung. Walaupun keluarga Pak Akil kelam kabut dengan kematian Lijah secara tiba-tiba, namun lembu yang disembelih itu terus juga dibersihkan. Mereka yang bertugas di penanggah tetap menggulainya seperti yang dirancangkan.
Pada mulanya, Pak Akil enggan juga mengkebumikan mayat Lijah, tetapi dia tidak menceritakan tentang mimpinya kepada sesiapa. Mak Yam itu dalam keadaan kelam kabut itu tidak teringat mahu memberitahu orang ramai mengenai mimpi suaminya. Disebabkan doktor sudah mengesahkan kematian Lijah, orang-orang kampung mendesak Pak Akil supaya jenazah Lijah dikebumikan juga. Atas desakan orang-orang kampung, Pak Akil mengalah juga. Dia terpaksa mengkebumikan Lijah walaupun hatinya berat. Lebay Bidina selaku guru agama yang disegani juga menasihatkan dia supaya dikebumikan juga. Maka di majlis perkahwinan Lijah pun bertukarlah menjadi kenduri arwah pula. Setelah Lijah selamat dikebumikan, malamnya Pak Akil bermimpi lagi didatangi oleh orang tua berjanggut putih yang menemuinya seminggu sebelum itu. Lelaki berkenaan masih memakai jubah putih, tetapi ada kesan-kesan tumpuk darah pada bahagian lehernya. Kau jangan nyesal, Kil. Orang tua itu ketawa menyindir. Aku dah cakap jangan, tapi kau degil. Hutang nyawa mesti dibalas dengan nyawa, katanya masih tertawa. Dasar setan, jerkah Pak Akil dengan dendam yang membara. Lembu tu lembu aku. Kami anak beranak yang menternaknya. Pandai-pandai kau mengaku anak kau. Setan keparat, kata Pak Akil bertambah marah. Bukankah aku dah cakap jangan sembelih? Kenapa yang kau degil sangat tak nak dengar? Ejek orang tua itu lagi. Minta maaf lah, terganggu sedikit. Itu dia bunyi 125 lalu. Siapa di sini pengguna 125? Boleh komen. Mantap. Baik, kita teruskan. Bukan kepalang marahnya Pak Akil melihat muka orang tua hodoh itu. Bencinya bukan disebabkan anaknya Lijah sudah meninggal dunia sahaja. Tetapi hodoh muka orang tua itu menyebabkan dia semakin meluat. Hidungnya sama macam hidung lembu. Telinga juga sama macam telinga lembu. Kemudian mengejek-gejek pula sampai menyakitkan hati. Tetapi dia tidak berdaya menentang orang tua berkenaan. Kalaulah bertemu secara lahir, bila-bila dia sanggup menentang. Dia tidak gentar mencabut parang menentang lelaki tua yang biadab itu. Selama ini dia tidak pernah mengganggu sesiapa pun. Tetapi lelaki keparat itulah yang mengganggu keluarga dia. Sekarang hutang nyawa sudah berbalas. Hutang darah juga sudah berbalas. Ketawa orang tua itu memanjang, mengejek-ngejek Pak Akil. Jadi apa kau nak sekarang? Pekik Pak Akil. Kalau kau mahu anak kau, pulangkanlah semula anakku. Ujar orang tua itu menepuk-nepuk dadanya. Siapa anak kau? Pak Akil menggertak bibir. Jangan dah agak haru cendana pula kawan oi. Dia terus mengejek Pak Akil. Yang awak sembelih di bawah pokok kayu manis dulu tu siapa? Bukan anak kami, katanya menuding jari ke kepala Pak Akil. Keparat kau, jerkah Pak Akil. Kalau kau setan, tunggu sekarang. Auzubillah minasyaitonirrajim. Pak Akil merenung tepat-tepat ke muka lelaki berkenaan. Kemudian dia terus membacakan ayatul kursi berulang kali. Dia melihat orang tua itu memekik-mekik kesakitan. Sekonyong-konyong api menyala ke seluruh tubuhnya. Orang tua itu tenggelam di dalam api yang marak menyala. Apabila sedar dari tidur, Pak Akil beristighfar berulang kali. Sampai pagi dia tidak dapat melelapkan mata. Esoknya dia menceritakan mimpinya kepada Lebay Bidin, termasuk juga mimpi seminggu sebelum Lijah meninggal dunia. Oleh itu, kenduri arwah hari ketiga, Lebay Bidin telah memanggil Haji Sabardi serta keluarga tunangan arwah Lijah. Lebay Bidin menceritakan tentang mimpi Pak Akil dan hubungannya dengan kematian Lijah secara tiba-tiba itu. Mendengar cerita Lebay Bidin ini, Haji Sabardi dia datang dah. Minit ke berapa ni? Lepas 20 minit lebih. Minta maaf ya. Mendengar cerita Lebay Bidin ini, Haji Sabardi merasakan ada sesuatu yang mesti dibuatnya. Malah Lebay Bidin sendiri meminta Haji Sabardi menolong sekiranya masih boleh ditolong. Malam itu juga Haji Sabardi mengajak semua orang yang hadir mengikutnya mengerjakan sembahyang hajat 2 rakaat. Kemudian sama-sama membaca Yasin menurut hifiatnya sebanyak 41 kali. Kalau saya salah sebut, tolong perbetulkan dalam komen ya. Selepas itu, Haji Sabardi meminta izin untuk tidur sebentar. Tidak lama selepas Haji Sabardi tidur, kedengaranlah bunyi angin kencang bertiup. Dari kejauhan, pokok-pokok kayu yang orang ramai dapat mendengar suara Lijah memanggil emaknya. Suaranya begitu menyayukan, merintih-rintih bagaikan mengharap pertolongan. Orang ramai pun menyuluh ke pokok-pokok kayu yang kedengaran suara Lijah, tetapi tidak ada apa-apa pun yang kelihatan.
Ketika inilah Haji Sapardi yang tidur itu menggunakan rawannya keluar mencari siapakah orang tua yang datang di dalam mimpi Pak Akil. Haji Sapardi dapat melihat bahawa orang tua itu memang sudah lama mendendam kepada Lijah. Ke mana sahaja Lijah mengembala lembu, dia akan sentiasa mengekorinya. "Kau ni dah aniaya keluarga Akil," kata Haji Sapardi berdiri di depan orang tua berjanggut putih. "Kau datang dari jauh semata-mata nak menganiaya keluarga Akil, ya?" jerkah Haji Sapardi mengancam lembaga puaka yang menjelma sebagai orang tua berjanggut putih. "Aku tak nanya siapa-siapa, tapi dia sendiri yang menganiaya anaknya," sahut orang tua berjanggut putih itu. "Dah, jangan nak berdolak dalik dengan aku." Haji Sapardi memberi amaran, lalu membacakan ayatul kursi sambil mengembuskan ke arah orang tua tersebut. Sekaligus api marak menyala membakar tubuhnya. Orang tua itu menjerit-jerit kesakitan. "Alah, minta ampun lah Tok Haji. Minta ampun, janganlah bakar kami. Jangan dibakar kami. Tak tahan panasnya." Orang tua itu merayu-rayu minta belas kasihan. Tetapi Haji Sapardi tidak peduli. Dia terus membaca ayatul kursi itu sehingga 113 kali. Seluruh badan orang tua itu hampir musnah di dalam api yang bernyala. Namun tenaganya masih ada mahu untuk menyelamatkan diri. Bagaimanapun dia tidak dapat melarikan diri ke mana kerana sudah dikurung oleh Haji Sapardi. "Cakap, kenapa yang kau aniaya keluarga Akil?" desak Haji Sapardi. "Dia aniaya aku dulu," sahut orang tua itu tergetar-getar. "Dah, jangan nak berdolak dalik. Cakap saja, kenapa yang kau aniaya anak Akil?" Haji Sapardi mengancam. Orang tua itu termengah-mengah mahu melarikan diri, tetapi dia sudah terkurung di dalam sangkar Haji Sapardi. Dia tidak dapat melarikan diri ke mana-mana lagi. Segala peluang hidup matinya tidak lepas dari tangan Haji Sapardi. Dia tahu Haji Sapardi tidak sama dengan Pak Akil. Setiap ayat-ayat Quran yang dihembuskan dari mulut Haji Sapardi, semuanya mengancam dia. Orang tua itu berniat juga menyerang Haji Sapardi, tetapi setiap kali dia cuba menyerbu, dia akan ditolak oleh angin kencang seperti ribut. Haji Sapardi dilihatnya berdiri seperti gunung yang tersergam di hadapannya. "Aku tahu ilmu kau tinggi, Tok Haji. Lepaskanlah aku. Aku takkan lawan kau, Tok Haji," kata orang tua itu merintih-rintih. "Cakap dulu, kenapa kau aniaya anak Akil?" Haji Sapardi terus mendesak. "Kalau kau tak cakap, aku akan hancurkan kau dengan maafkan saya. Lanar jumanakum wala yamasanakum minna azabun alim." Kalau saya silap, tolong perbetulkan di dalam komen, ya. Baik, kita teruskan. Serunya sambil mengulangi membacanya 3 kali. Ketika ini panahan api datang bertalu-talu merejam ke tubuh orang tua tersebut. Sekaligus orang tua itu memekik meminta dan merayu pertolongan daripada Haji Sapardi. "Tolonglah Tok Haji, cukuplah. Jangan seksa aku lagi," rayuannya berulang kali. "Kau aniaya orang suka hati, ya?" ejek Haji Sapardi. "Aku tak nanya. Aku disuruh orang," jelas orang tua itu tergetar-getar. "Nah, siapa yang suruh kau?" soal Haji Sapardi. "Apa muda yang meminang Lijah tetapi pinangannya ditolak oleh Akil? Aku hanya disuruh Tok Haji." Orang itu semakin merintih-rintih menahan seksaan akibat badannya habis terbakar. "Baik, sekarang ni mana kau bawa Lijah?" Haji Sapardi mengembuskan ayat-ayat Quran ke arah orang tua tersebut. "Aku sembunyikan, tapi Akil yang kebumikan jasadnya. Lijah tak boleh balik lagi," sahutnya dalam ketakutan. "Sekarang kau bawa Lijah padaku. Lepaskan dia sekarang juga. Jangan kau ganggu lagi keluarga Akil," perintah Haji Sapardi keras. Orang tua itu membukakan mulutnya luas-luas. Asap keluar berkepul dari mulutnya. Keluarlah Lijah dari mulut itu terapung-apung mencari tempat seperti bunga lalang yang ditiup angin. Haji Sapardi melepaskan kurungan orang tua itu, lalu dihembuskan kuat-kuat dengan surah Fatihah. Orang itu melayang jauh seperti dipuput angin puting beliung. Ketika ini Haji Sapardi dapat melihat Lijah dengan jelas teresak-esak menangis. Baliklah kau Lijah. Balik kepada Allah. Kau sebenarnya sudah terpisah daripada keluarga kau kerana mereka tidak tahu kedudukan sebenarnya. Tenteramlah kau di sisi Allah yang Maha mengetahui segala-galanya, ujar Haji Sapardi sambil memimpin tangan Lijah ke satu kawasan lapang.
Sampai di pinggir kawasan lapang itu, Haji Sapardi melepaskan dia di situ. Masuklah kau dengan aman ke sana. Di situlah penempatan buat sementara kerana jasadmu sudah dikebumikan orang. InsyaAllah, bila tiba masaku, aku juga akan masuk ke sini. Sekarang aku tak boleh masuk. Cuma engkau sahajalah yang masuk dahulu. Jelas Haji Sapardi sambil memerhatikan Lijah melayang-layang masuk ke kawasan lapang. Ketika Haji Sapardi bangun semula, orang-orang kampung yang berkumpul di situ menceritakan pasal mereka mendengar suara tangisan Lijah. Haji Sapardi tidak memberitahu apa-apa kepada mereka. Dia hanya beristighfar beberapa kali. Ini semua kuasa Allah. Kita tak tahu mengenainya. Kita tak tahu. Katanya perlahan dalam keletihan, seperti baru sahaja berjalan jauh. Semasa dia mahu meminta diri untuk balik, orang-orang kampung gempar mendengar berita seorang pemuda dijumpai mati tergantung di pokok kayu dekat kubur Lijah. Pemuda itu dikenali sebagai orang yang pernah meminang Lijah sebelum itu, tetapi pinangannya ditolak kerana menurut Pak Akil, pemuda tersebut suka bermain teruk. Ini geng-geng poker, geng 21 lah ni. Kalau ada siapa-siapa dalam ni, sila komen. Memang Cina khas. Rela dikecam. Baik, kita teruskan. Haji Sapardi menceritakan semula kejadian 20 tahun lampau kepada saya dengan rasa yang terharu. Sekali-sekala saya nampak dia mengesat matanya dengan hujung lengan baju. Tetapi saya tahu keharuan hati Haji Sapardi bukan disebabkan mengenang kisah keluarga Pak Akil. Sebaliknya, bila mengetahui tentang keagungan Allah dengan kudrat dan iradatnya. Malam itu saya balik semula ke Kuala Lumpur. Saya merasakan Haji Sapardi yang berbual-bual dengan saya itu mempunyai persamaan dengan Pak Tua Mahat saya yang telah lama meninggal dunia. Kalaulah Pak Tua Mahat masih hidup, tentulah dua orang kawan lama ini boleh menceritakan lebih lanjut pengalaman hidup masing-masing. Seperti kata Haji Sapardi, keluarga Pak Akil sendiri tidak tahu apakah kejadian sebenarnya yang berlaku di sebalik peristiwa yang dialami oleh keluarganya itu. Hinggalah Pak Akil sendiri meninggal dunia tidak lama dahulu. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Minta maaf kalau ada tergagap. Apa-apa kita boleh sharing dalam komen. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di dalam next episode yang ke-65 yang bertajuk Kubur Berasap. InsyaAllah kita bertemu lagi. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.